الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam Utama Al-Fadhil Ustaz Zul Khairi, barisan pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dan telah sampai ke saat ini masih lagi diberikan ruang untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, antara perkara besar yang berlaku di dalam agama mutaakhir ini adalah bersabitkan dengan perkara yang kita namakan penggunaan produk ataupun nama agama itu secara berleluasa. Dikomersialiskan nama-nama agama bagi kepentingan individu ataupun kepentingan badan-badan tertentu. Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri tentang maqasidul Quran. Kalau kita melihat kepada pandangan Abu Ishaq Asy-Syatibi yang dikenali sebagai Sultanul Maqasid, dia menyebutkan apabila Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Allah Ta'ala highlightkan tentang maqasid penurunan Al-Quran itu sendiri. Mana kepentingan Al-Quran itu, kata Allah Azza wa Jal, adalah yang paling utama menjadi petunjuk bagi manusia. Maknanya manusia kena meletakkan Al-Quran sebagai perlembagaan di dalam kehidupan. Manusia kena mencorakkan kehidupan dia berlandaskan kepada Al-Quran. Tetapi pada hari ini amat malang sekali apabila nama Al-Quran dijaja di sana sini dengan nilaian ringgit tertentu. Bagi orang yang berada dalam line politik, mereka menggunakan Al-Quran bagi kepentingan mereka. Bagi ustaz yang berceramah, menggunakan Al-Quran kepentingan poket dia. Bagi kepada peniaga-peniaga yang nak lariskan produk dia, dia gunakan nama Al-Quran. Benda ni terlebih dahulu telah berlaku kepada Quraisy, yang mana Quraisy Mekah ini, kalau kata tuan-tuan tengok, mereka tidak pernah tahu tentang soalan apa yang nak diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh keluar tentang persoalan kepada Nabi, nak membuktikan kesahihan, kebenaran kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, apabila ada daripada orang yang membaca Taurat, yang membaca daripada Injil, Yahudi dan sebahagian daripada Nasara, yang memecahkan soalan itu kepada mereka. Sebab Quraisy dia bukan ada pengetahuan, tuan-tuan.
Quraisy dia tak ada satu kitab pun kepada dia, maka dia nak tahu macam mana soalan yang nak diajukan kepada Nabi tentang soalan ruh, tentang pemuda Ashabul Kahf. Macam mana dia nak tahu? Maka tidak ada jalan lain melainkan dia kena pakai pandangan mereka tu. Dia kena pakai kepada pandangan Yahudi, kena pakai kepada pandangan Nasara. Yang mana Yahudi, yang mana Bani Israel ini mereka terdedah dengan Israiliyat. Sebab tu dalam masyarakat Melayu agama Islam, Israiliyat ni dia jadi seakan-akan berdarah daging dalam kalangan masyarakat. Contoh dia tuan-tuan boleh tengoklah, banyak dalam kad kahwin tu. Dalam Quran dia cuma sebut kata Imra'atul Aziz, tentang kedudukan perempuan yang menggoda Yusuf alaihi salam. Dia tak sebut nama Zulaikha. Dalam mana-mana riwayat yang sahih tidak menyebut tentang kedudukan Zulaikha, tapi yang menyebutnya adalah daripada Israiliyat. Dia Israiliyat ni dia punya kesan dia tu besar. Sebab apa? Dia elaborate semua benda. Nabi cerita tentang bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam, kata besar. Dia elaborate pula cerita tu, dia kembang cerita tu, besar tu panjang mana, lebar dia tu lagu mana. Ini kesan Israiliyat dalam masyarakat Melayu agama Islam ni. Dia terima bulat-bulat benda tu. Sebab tu mutaakhir ini apabila tuan-tuan tengok balik, agama dah jadi seakan-akan suku bidu-bidu dah. Agama dah tidak ada nilai pada hari ini. Orang Melayu Malaysia lebih Islam daripada Saudi. Bukti dia tuan-tuan boleh tengok lah, ni nak beli makanan kucing kena ada makanan halal. Iklan dalam televisyen tu. Sudahkah anda mendapatkan makanan halal untuk kucing anda? Yang puak-puak tak mengaji ni pun belilah makanan halal kepada kucing. Kucing mana ada kena taklif? Tidak ada istilah taklifan kepada kucing, halal, haram, makruh, sunat, harus. Tidak lah. Dia tangkap macam-macam kucing tu, tikus dia telan, bewok, macam-macam lah. Tuan-tuan biasa kau mengaji dalam mana-mana kitab fiqh, ada ustaz duk mengajak, maka bermula bagi kucing itu padanya syurga dan neraka, dosa dan pahala, haram, wajib, sunat, makruh itu termasuk kepada kucing, which is stupid lah. Agama dia tak datang untuk membodohkan umat manusia, tetapi hari ini demi kepentingan poket individu tertentu, agama telah dieksploitasi. Perkara yang bersabitkan dengan Al-Quran, sudah kita tidak nampak keaslian mutu Al-Quran itu sendiri. Sebab tu apabila kita tengok pada hari ini orang memandang rendah kepada Al-Quran, hatta yang bukan Islam memperolok-olokkan Al-Quran. Dengan sebab apa? Dengan sebab ni, perkara-perkara inilah. Ayam 30 juzuk. Lah ni tuan-tuan pergi ke pasar. Saya masa saya ada di Kuala Lumpur, pergilah satu pasar tu. Tuan-tuan, di market tu, orang kita dia panggil market kan, ada pula ayam belah kanan, belah kiri. Ayam belah kanan yang sempat dengar Quran, belah kiri yang tak sempat dengar Quran. Kalau yang dengar Quran, dia sekilo, dia lemah sikit. Kalau kata yang tak sempat dengar Quran, murahlah sekilo, dia kira pekak lah, pasal kau ni tak dengar Quran lagi. Kan? Tuan-tuan, ayam pun penin meduk di Malaysia ni. Al-Quran bukan turun kepada ayam. Sebab apa saya terpaksa riuh isu ni? Sebab kalau saya tak bising, agama dia akan jadi berlarutan macam tu. Orang akan mempermainkan agama itu sendiri. Baru ni saya riuh dalam kuliah tafsir saya dalam radio Pulau Pinang tentang apa? Tentang aiskrim sunnah. Orang kepala atas makan tak lagi? Ha? Tuan-tuan ni tak mengamalkan sunnah. Sekarang ni dah wujud aiskrim sunnah. Bila Nabi dok pergi rekau makan aiskrim, saya pun tak tahu. Dia dapat dekat orang Melayu ni, agama dia jadi Doraemon. Ni dapat dekat orang Melayu ni.
Rupanya bahan nak buat aiskrim tu, saya tengok, saya baca lah artikel tu, bahan nak buat aiskrim tu dia kata kita tak guna air biasa, kita guna air zam-zam. Kita keluar daripada Masjidil Haram, kita keluar daripada Masjid Nabawi, berderet tu kedai aiskrim tu, tak gaduh pun Tok Arab tu nak pergi tulis aiskrim sunnah gitu dan gini. Tapi kalau kata mereka nak tulis, mereka lebih boleh tulis air zam-zam duduk sebelah ya. Tapi dia tak guna nama agama, aiskrim dia laku. Kita punya duk guna nama agama, sehari nak laku 200 pun seksa. Sampai bila umat Islam nak jadi umat yang macam ni? Agama dia ada sunnatullah, dunia ni dia ada sunnatullah dia. Siapa yang nak berjaya kena baca buku. Ni saya nak bagi kat tuan-tuan ni tips anak-anak nak berjaya di dalam periksa. Yang sebut tentang kismis tu bukan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebut tentang kismis adalah Az-Zuhri. Az-Zuhri ni siapa dia? Dia ni ulama dalam bidang hadis. Dia yang pernah kata, masa aku muda dulu aku nak hafal hadis, aku buat apa? Aku makan kismis. Tapi makan kismis ni lagu saya kata lah, dia benda tajrubah, benda atas pengalaman. Saya baru baik batuk ni 2-3 hari lah. Jumpa dengan setengah kawan, dia kata, Mizi hampir minum air asam. Minum air asam tu mesti ke baik batuk tu? Tak. Tapi kawan bercakap tu atas dasar apa? Atas dasar tajrubah, pengalaman dia. Pasal masa dia batuk, dia minum air asam, baik. Pasal itu dia suruh saya minum air asam tu. Tapi mesti ke minum air asam baik? Tak. Sekadar ikhtiar boleh lah. Sama dengan kismis pun. Buku tak baca, tiba-tiba hang duk pi nak dapat A, lagu mana? Dia syarat paling utama pesan ke anak-anak kita nak berjaya, buku kena baca. Bukan duk pi telan kismis sampai 200 lori. Bukan duk kira minum air Yasin sampai nak kembung perut-perut, buku tak baca 12A. Tak ada lah. Anak Melayu nak masuk Dewan Periksa ni 3 botol air, penerang hati, penyejuk jiwa, pendamai, apa benda pun tak tahulah. Keluar result 2A. Anak Cina makan babi 12A. Tak gaduh gitu gini pun. Bukan saya nak suruh anak-anak tuan-tuan pergi makan binatang tu, tak. Nak abang kata mereka dia baca buku. Biologi kena baca buku. Dia tak boleh dengan MC square theta macam fizik, tak boleh. Kita ingat dia punya formula, tuan-tuan boleh jawab. Tak. Sejarah dia base apa yang ada dalam buku, dia kena korek berkeluar. Sebab tu kita pada hari ni yang mencipta kebodohan tu kita lah. Sekadar nak berikhtiar dengan ayat tak jadi masalah. Tu pun sat lagi depa marah pula. Depa lah ni duk marah kat saya lah ni. Ikut Ustaz Tarmizi tu apa benda pun tak boleh. Bukan saya tak bagi. Kalau orang bukan Islam mai ataupun orang Islam sendiri mai jumpa dengan Tuan Haji, mai jumpa dengan Tok Imam, Ustaz, tolong baca seayat, anak saya demam tak kebah 5 hari dah. Pi klinik pun makan dah ubat ni, saya nak cuba cara Quran pula. Kita pegang betul ayat tu baca. Sebab yakinlah kita bahawasanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Yakin ayat Quran dia adalah syifa. Tak tahu nak baca apa, ustaz baca pilah Al-Fatihah ke, baca pilah apa nama ni, surah apa-apa yang kita tahulah, ayatul kursi ke, baca. Sebab kita kena yakin Al-Quran dia syifaun. Kalau mujarab jadi, jangan dok pergi buka kelang buat ayat pula. Kalau atas hajat seseorang, tak apa, dia meminta tolong dengan kita, Pak Mat, Pak Haji tolong, tak apa. Ni masalahnya pada hari ni dah jadi sekali, dia dok nampak peluang buat duit lah. Maka terbitlah kelang. Saya biasa pergi satu kelang dok buat benda ni lah, buat kelang apa nama, ayat berapa puluh juzuk apa semua ni. Masuk kelang dia bukan apa, dia ada 2 tong besar. Saya tanya hampa baca lagu mana dekat ayat hak 30 juzuk, bunyi 30 juzuk ni. Dia kata kami baca bukan kat tong tu. Dia tunjuk kat saya. Kami baca pada satu bekas, ambil bekas tu campur dengan ayat yang lain lah, which is okay sebab dia liquid.
Tapi saya tanya kat dia, kismis ni hampa buat lagu mana? Sekali keluar bukan dia sikit-sikit tau, sekali keluar kadang-kadang 2 kontena. Mereka kata kat saya, kira laku lah. Kontena tak usah ambil yang 40 kaki panjang, ambil yang 20 kaki sudah. Saya kata hang buih balik kanan, balik kiri tak kena, buih atas bawah tak kena, hang nak buih lagu mana? Dia belah ping ayak tu. Duk kira nak membuih ni, kalau ayak tadi tak apa, boleh baca satu bekas, campur pergi ke semua. Ni kismis ni hang nak membuih lagu mana? Sebab saya nak beli, saya kata saya kena tahu. Sebab orang kita ghalibnya kismis ustaz dengan kismis Maidin. Tuan-tuan melihat siapa? Maidin RM10, ustaz RM42. Tuan-tuan pergi beli hak siapa? Hak ustaz. Takkan nak pergi beli hak Maidin pekak tak jampi apa ni. Balik duk rekah telan hak tu lah. Sudahlah, saya bukan marah orang berniaga, tapi tolong jangan kaitkan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda nak dikait dengan nama agama. Ni yang terbaru, bihunsuk ayak Zam-Zam ke apa, tak tahu. Saya tak pergi lagi depa ni pun. Tang depan tu, bukan kata jauh pun. Apa kios ke apa kah? Saya tahu isu bihunsuk ayak Zam-Zam ni masa saya duduk ada di Melaka 3 ke 2 minggu lepas lagu tu lah. Depa keluar dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Kita tahun ni di Pulau Pinang kita buat sedikit perubahan untuk orang-orang utara, jemputlah minum apa nama main makan bihunsuk ayak Zam-Zam. Nampak tak tuan-tuan? Dapat dekat orang Melayu ni semua benda dia modify habis. Tak lama kalau kata saya tak tegur benda ni, depan Masjid Pahim ni, depan nanti berniaga Pak Tongko sunnah. Pak Tongko nak buat Pak Tongko, dia bukan, dia kena ada ayak tak? Kena ada ayak. Ni nak uli tepung, nak bagi dia tepung tu dia kena ada ayak. Dia nanti campur dengan ayak Zam-Zam pula. Ni krepek tak lama, krepek lah orang nak buat krepek apa? Krepek ikan bilis dengan kacang. Esok depa nanti dapat pula dekat puak-puak ustaz ni, depa buat apa? Bubuh kismis, dia tak buh dah kacang. Krepek sunnah. Habis semua nama agama dieksploitasi dengan kepentingan tertentu. Golongan politik serupa. Semua menggunakan elemen Al-Quran bagi nak mengharuskan pekerjaan mereka. Bila sebut tentang persoalan tu kepada kaki tangan yang bawah macam kita ni, mereka hantar pergi kursus seminar menjadi Umar Al-Khattab, seminar kepimpinan Umar bin Abdul Aziz. Duk hantar yang grade 17, grade 27 ni. Yang mereka ni kalau kata paling besar mereka boleh pegang ketua jabatan kot. Tu pun ketua jabatan dia dapat kat 41 tu. Yang duk kena hantar ni, grade-grade ni semua, grade 52, 54 jusa, duk hantar pi kepimpinan Sayyidina Umar. Kepimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dia gunakan semua elemen agama ni bagi nak mengharuskan perbuatan mereka. Duk hantar grade 17 ni tak jadi pasal depa ni bukan ada pangkat, bukan ada pengaruh besar sangat. Kena hantar nu hak grade jusa 54, 52, 48, hantar yang tu. Sebelum nak hantar depa tu mau duk hantar menteri-menteri Doraemon mana yang duk ada. Dak supaya mereka tak menjadikan agama sebagai bahan untuk nak kawal diri. Hari ini bukan makan tebuan dak, tapi sabit dengan agama ni. Dia lebih kepada maqasid agama tu sendiri. Sok tadi makan biasalah, makan biasa, bukan makan tebuan kan apa dak. Tapi kebenaran perlu disebut supaya tuan-tuan faham. Hari ini cuba tuan-tuan tengok umat Islam, betapa beruntungnya umat Islam. Sebab apa? Bila ada kes pecah amanah, bila ada kes rasuah, apa yang berlaku kepada kita? Kita ada Mekah, kita ada multazam. Bila kita kena saja fitnah dengan apa nama? Bukan fitnah, kadang-kadang tu betul pun, tapi ini bukan di Malaysia, di Isketam Bola ni. Tuan-tuan tahukah? Satu negara antah berantah dia claim 50 pound lebih ya, bukan 500 ribu, 50 pound lebih. Dia diarah supaya letak jawatan oleh kabinet. Rakyat dia serah supaya letak jawatan pada waktu tu juga.
baru 50 pound. Tapi kawan tak ada apa? Kawan tak ada Mekah, kawan tak ada ustaz yang nak tolong bantu dia. Kita kalau kata lesakkan berapa ratus ribu pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita ada Mekah. Bila kena dengan isu-isu yang macam tu, naik kapal terbang pergi Mekah, berdoa depan multazam, seorang ambil gambar sikit, tembak pergi dalam media, selesai. Balik sekejap lagi, belikan pelikat 2 helai, koci sepaket, bagi kat pok-pok ni semua. Dia sengak tak bercakap dah. 50 pound di negara luar kena, kita di Malaysia ratus ribu tak kena. Apa Kementerian Belia dan Sukan baru ni tak tahu duit pergi mana. Audit ni hilang RM60 pun dia tahu. Sebab tu mutaakhir ni orang dah tak pandang mulia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing menjadikan agama punya elemen tu untuk nak selamatkan diri dia. Kononnya menggunakan semangat Umar Al-Khattab. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, Umar dalam zaman dia pernah berlaku kemarau yang teruk. Dalam pinggan Amirul Mukminin orang letakkan apa? Daging beberapa ketui. Pada waktu tu kesemua rakyat kebanyakan pindah mai ke Madinah pada waktu tu. Sebagai yang terakhir dia lah pada petang ni, sebab saya nak pergi masjid daerah Teluk Tawak pula, ada kuliah muslimat ketiga. Sayyidina Umar ni, dia dalam zaman dia tu ada kemarau teruk. Tiba-tiba Sayyidina Umar ni orang letak dalam pinggan dia beberapa ketui daging ya. Dia tanya, hampa dapat mana daging ni? Depa kata, daging ni lah yang kita bagi makan kepada rakyat. Dia kata, tadi aku nampak tadi ada rakyat yang makan serpihan daripada daging cebisan, ada melekat sikit pada tulang. Depa makan hak tu. Hang ambil daging ni bagi kat depa. Sebelum aku dipersoalkan oleh Allah sebagai Amirul Mukminin. Sebab tu kisah Umar Al-Khattab saya pernah baca di mimbar masjid ni. Hebat Umar Al-Khattab. Kalau sungguh nak ikut, semua kena ikut, daripada atasan sampai kepada bawahan. Semua kena ikut. Daripada ustaz sampai kepada yang bukan ustaz, semua kena ikut. Sebab Amirul Mukminin tidak ada kepentingan apa-apa melainkan Allah dan Rasul yang paling penting dalam kehidupan dia. Amirul Mukminin ketika mana dia tu tadi ada, dia tengok-tengok dalam zaman kemarau tu tadi ada seekor unta yang gemuk. Unta-unta lain semua kurus-kurus. Dia tanya kepada sahabat, dia tanya, ni unta siapa gemuk ni? Dia kata, ni unta anak hang lah, anak Amirul Mukminin punya unta. Nah, dia kata. Dia kata, panggil Mak Abdullah lah ni. Dia tengok-tengok nampak Abdullah, dia kata kepada anak dia, ni pasal apa unta hang boleh jadi gemuk? Anak dia kata, wahai ayah, aku beli unta ni dengan duit aku sendiri, aku tak beli dengan duit orang lain. Anak jawab dengan kemas. Sebab anak dia pun tak pernah duk mencuri harta orang. Amirul Mukminin kata, aku tahu hang beli dengan duit hang sendiri, tapi masalahnya aku nak tahu macam mana unta hang boleh jadi gemuk. Sebab dia kata, bila aku lepaskan unta aku di Hima ni dia panggil apa nama, padang ragut awam kan, padang ragut awam ni kira semua dia lepas petang situ. Umar kata, hang tak tahu, mai aku nak bagi tahu kat hang pasal apa unta hang boleh jadi gemuk. Sebab hang tu anak aku. Unta ni bila kata dia mai nak ragut rumput saja, maka semua orang akan kata yang ni unta anak Amirul Mukminin. Lepas pi dia dulu. Unta kita semua letak di sebelah sebab pasal dia unta anak Amirul Mukminin, bagi kat dia dulu. Maka aku tak mau fitnah ni berlaku kepada aku dan kamu. Kamu jual unta kamu dapatkan modal kamu balik, baki daripada modal kamu masukkan dalam Baitul Mal. Aku tak mau dengar apa dah. Ini ketelusan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita pada hari ini cuma pandai jual slogan Umar Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, lah lingkup. Sebab kita buat ada kepentingan. Finland, Norway, Denmark, ni semua ni negara yang daripada sudut kadar rasuah ni amat-amat rendah. Padahal mereka ni bukan negara Islam pun. Dalam ucapan tak ada pun sepotong ayat Quran. Kadar rasuah boleh jadi rendah. Kita negara-negara umat Islam
ayat Quran ni pantang baca dalam 3 jam punya ucapan tu, ayat Quran dekat 300 kali punya duk sebut. Tu pun rasuah kot bawah, kot atas, kot tepi, kot belakang, semua dia sapu pi. Kalau rasuah melibatkan orang yang gaji rendah, menasabah lagi lah. Tapi kalau kata rasuah melibatkan golongan atasan ni, macam mana? Saya tak kata boleh ambil rasuah bagi golongan bawah, tapi menasabah dia boleh terima di situ. Ni hak golongan atasan yang duk ambil rasuah pada hari ni. Tapi bukan di Malaysia. Malaysia alhamdulillah semua bagus. Saya duk cerita ni di Afrika ni. Sebab tu Allah menurunkan maqasid Al-Quran. Segala pensyariatan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, pensyariatan salat, pensyariatan puasa, pensyariatan haji, bukannya untuk Allah, tetapi maqasidnya adalah untuk limaslahatil ibad. Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada hamba-hamba dia. Sebab tu kita dia ada istilah halal, haram, makruh, sunat dan harus. Sebab Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita. Tetapi yang telah memperjudikan agama tanpa rasa kesian pada diri, itu adalah kita. Seharusnya kita memahami Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Al-Imamul Buwaiti sebagai khulasahnya pada petang ni. Al-Imamul Buwaiti seorang ulama hebat dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i. Dia kata manusia ni apabila dia menggunakan agama bagi kepentingan diri dia, kerana dia mula meletakkan Allah tidak ada pada diri dia, ingat dia pada Allah tu dah kurang, sebab itulah dia boleh melakukan dosa tanpa dia rasa malu dengan Allah. Sedangkan ayat Quran jelas menyebutkan idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'ida ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Allah Ta'ala kata di kanan dan juga di kiri kita ada 2 malaikat yang mencatat amal kita, yang menunggu kehadiran kita saat kita mula dikeluarkan daripada rahim ibu kita tadi ni. Mereka tak ada kerja lain melainkan mereka mencatat setiap daripada amal kita. Maka mereka inilah yang dikenali sebagai raqib dan atid, ataupun disebut juga dalam Quran sebagai kiraman katibin, 2 penulis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal antara sahabat yang Nabi sendiri kata, Nabi dia ada beberapa orang sahabat yang dia sebut arhamuhum ummati bil ummati Abu Bakar. Nabi kata, kan saya mengajak di masjid apa nama Taqwa Bertamindah, ada saya sebut hadis ni masa kuliah Hasak baru-baru ni, seminggu baru ni saya ada sebut tentang Nabi kata sahabat ni yang paling jiwa dia lembut, lunak jiwa dia Abu Bakar. Jadi imam pun sedih Abu Bakar. Abu Bakar ni bila Abu Bakar meninggal, apa nama, ada sahabat yang komplain. Depa kata apa? Depa kata tinggal orang yang keras kepada kami sebab tinggal umat ni keras. Nabi sendiri kata wa asyadduhum fi dinillahi azza wa jalla Umar. Nabi kata orang yang keras dengan agama dia siapa dia? Umar Al-Khattab. Memang keras. Sebab tu dia hijrah waktu hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar dia pergi hijrah secara terang-terangan sampai dia kata pula, ni aku nak lalu jalan sekian-sekian. Siapa yang rasa anak dia nak jadi yatim, bini dia nak jadi janda, tunggu anak Al-Khattab nak lalu jalan ni. Siapa sekok tak ada berani tunggu. Keras. Sebab tu para muhaqqiqun minal muwarrikhin, para muarrikh, ulama-ulama siar ni, depa bincang pasal apa Nabi tu, iman Nabi lebih tinggi daripada Umar. Nabi hijrah secara sembunyi, Umar yang iman dia lebih rendah daripada Nabi, hijrah dia secara terang-terangan. Macam-macam lah Ibn Ishaq kata apa.
Ibn Sa'ad kata sebab Nabi ni dia uswatun hasanah, dia contoh ikutan kepada orang lain. Bukan semua orang boleh buat macam mana Umar Al-Khattab. Nabi kalau dia dah buat macam tu, orang lain terpaksa ikut jalan tu. Orang yang lemah, orang kanak-kanak yang tak mampu ni tadi, macam mana mereka nak bawa apa semua ni? Orang-orang yang tak mampu nak buat seperti mana Sayyidina Umar, macam mana nak buat? Maka mereka tak dapat hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi menjaga kepentingan tu, Nabi menggunakan jalan sembunyi. Bukan Nabi pengecut, tidak ada istilah kecut ataupun takut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata lagi apa dia? Nabi kata wa asdiqu hayaan Uthman. Nabi kata yang ada nilai malu, benak-benak malu dia siapa dia? Uthman bin Affan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Nabi kata Mu'adz bin Jabal ni dalam riwayat hidup dia, para ulama sebut dia hidup tak lama, 33 tahun menurut qaul yang asah. Tapi ada satu qaul, ada yang kata 28 tahun. Maksud dia meninggal muda, ni Mu'adz bin Jabal. Tapi dia diutuskan sebagai wakil untuk mengajarkan tentang Islam di Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz ni orang tunggu fatwa-fatwa dia hebat dalam berfatwa. Sebab tu kita pada hari ini ni tuan-tuan, Nabi pesan kepada Mu'adz, tanda Nabi kasih kepada Mu'adz. Nabi kata ana uhibbuka fillah, aku sayang kepada kamu kerana Allah. Usika ya Mu'adz, aku wasiat kepada kamu wahai Mu'adz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajak kepada Mu'adz baca doa tu, jangan tinggal. Fi duburi kulli salatin, setiap kali lepas daripada salat jangan tinggal doa ni. Nabi ajak, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, a'inni ala zikrika, bantulah aku untuk aku mengingati Allah. Tuan-tuan, saya boleh suruh tuan-tuan ingat pada Allah, tapi saya belum tentu ingat pada Allah. Sebab tu kita kena minta kepada Allah untuk kita ingat pada Allah. Saya boleh je duduk di meja ni, saya belagak poyo, kata kat tuan-tuan kena banyak ingat Allah, kan, hashtag poyo. Tak boleh. Saya ni boleh buat macam-macam, berlakon ni atas mimbar saya boleh berlakon, di meja kuliah saya boleh berlakon, tapi yang tahu saya Allah Azza wa Jalla. Sebab tu setiap daripada saya, tuan-tuan, mintalah kepada Allah agar Allah bantu kita ingat pada dia. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat pada Allah ni bukan mesti kena pegang tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, tak. Sambil duduk, sambil tidur, ingat pada Allah. Bila kita ingat pada Allah, barulah kita ni tadi tak akan melakukan perkara yang dimurkai. Sebab kita tahu Allah memantau kita siang, malam, pagi dan petang. Maka saya sudah dulu setakat ni, sebab saya nak tuan-tuan, kita bila kita memahami agama, kita gunakan agama dengan jalan yang betul. Saya tak mau dah orang memperjudikan agama, orang menjual nama agama sekupang dua demi kepentingan. Mutakhir ni saya tengok cukup menjadi barah dalam masyarakat kita. Semua benda nak didagangkan nama agama. Dan bila kata kita belajar ni tuan-tuan, tuan-tuan belajar di universiti kan, kita di universiti dia ada apa? Dia ada satu subjek nama dia critical thinking. Hang ambil lah kos agama ke, kos apa pun, dia akan ada critical thinking tu, mesti akan ada. Untuk apa? Untuk kita nak apa nama orang panggil, boleh berfikir. Agama ni dia main untuk orang yang berfikir, dia tak main untuk orang gila. Orang gila sebab tu dia tak wajib sembahyang, sebab akal tak cukup. Orang kata agama ni tak boleh fikir dengan akal, habis tu nak fikir dengan apa? Kepala lutut. Agama ni ya, kalau benda-benda yang ghaibiat, benda yang sam'iyat tak boleh fikir dengan akal. Syurga neraka tak boleh fikir dengan akal. Tapi ada perkara yang kita boleh fikirkan
dengan akal tentang pensyariatan salat 4 waktu, 4 rakaat, 2 rakaat. Kita tak tahu pasal apa. Yang tu kita sekadar wajib kena beriman. Tapi ada perkara yang tuan-tuan kena fikir. Macam pelajar saya tak main mengaji lama. Saya tanya dengan dia pasal apa tak main mengaji je. Hajah ni kata kat saya, tak ustaz, dia mengaji dengan saya di Puchong. Saya sekarang ni tak apa sihat ustaz, sebab saya beramal dengan sunnah Nabi ni jadi sakit sikit ustaz. Mana ada orang beramal dengan sunnah Nabi jadi sakit? Dia pun buat keluar dekat saya satu pamphlet tu, dia hadis fadilat lah 10. Saya tengok hak satu tu pun saya tahu dah memang tak akan pernah jadi sahih hadis ni. Hadis tentang apa? Bazinjan, apa, terung kan, terung. Bunyi saya dah screenshot dah, betul terpadam pula itu ni. Tidak boleh tunjuk kat tuan-tuan. Nabi kata apa dalam hadis tu? Barang siapa menyukai ia akan terung. Lebih kurang tu lah bunyi dia. Maka ia adalah kesukaan aku dan Jibril alaihi salam. Jibril makan terung. Lo banyak lagi buah lain kalau Jibril nak makan. Durian musangking ada. Kan? Dak buah lain sedap-sedap barkisah ada. Itu pitelan terung angin. Ni kok ada doktor dalam ni tuan-tuan. Nak makan ni dalam bab makan Nabi dia cuma sebut ya. Nabi kata habbatus sauda syifaun min kulli da. Habbatus sauda memang sabit daripada Nabi. Tapi nak makan banyak mana kena rujuk pada doktor. Bukan duk pergi tanya kat ustaz. Kita semua benda tanya kat ustaz. Ustaz berapa ramai kencing manis? Berapa ramai ustaz darah tinggi? Duk pergi tanya, dia bukan mengaji bab tu. Tanya ustaz, dia boleh sampaikan kata habbatus sauda daripada Nabi. Tapi nak makan banyak mana tanya doktor lah. Kita hari ni semua tanya ustaz belakang. Ustaz jual ubat mata, dia kimia pun saya kata dia tak ambil. Daripada mata duk kabuk kok sat lagi tak nampak terus kok sat lagi ni kan. Dia kata tak apa, kita selawat pada selawat tu tak ada masalah. Ni mata ni jolok ubat dia kok sat lagi buta terus kot. Kawan tak ambil fizik, tak ambil biologi, tak ambil kimia. Sebab tu saya kata hari ni semua benda orang nak gunakan agama. Sampai telur masin pun orang kata tak boleh makan. Tuan-tuan makan hak siapa? Telur masin Cina ke apa? Melayu. Belah kepala batas ni tak sedap gebang kalau kata nak cari hak Melayu. Telur masin ni susah lah tu. Ada lah. Tapi susah nak cari. Tuan-tuan makan tu tadi, makan tu boleh ke tak? Boleh. Telur masin Cina pun boleh makan. Kalau dah tak ada hak Melayu, makanlah hak Cina. Nak buat lagu mana? Ada hak Melayu, makan hak Melayu. Depa kata pasal telur masin tu dia keluar daripada buntut itik tu kan. Dia keluar pada buntut itik. Cina tu dia tak basuh dah. Dia ambil garam, dia salut ni, dia ambil apa nama ni, sekam, dia balut. Dia faham kata garam ni boleh masuk ikut kulit telur, taik pun boleh masuk ikut kulit telur. Tu dulu orang suruh mengaji sains, dia lompat pagar. Lepas tu dia buat keluar hukum ikut suka. Garam, partikel garam dengan taik tak sama. Dia sodium klorida dengan taik bukan sama. Mana yang semi pembuat substance apa dia? Garam, dia bukan taik tak termasuk. Sebab itulah boleh makan. Sama macam limau Bali, dia pun kata tak boleh sebab duk pergi jurih dengan baju atik babi. Lagi mana tuan-tuan dia jurih di rakap, bukan pergi jurih di pokok tu. Lagi mana tuan-tuan potong buah limau ke buah apa, potong telur masin, nampak telur makan. Kecuali tuan-tuan potong telur masin duk meleleh tai keluar celah tu, jangan makan. Sebab tu agama bagi nampak cerdik. Idza ra'aital hadith yukhaliful ma'qul yunaqidul maqul yubayirul usul fa'lam annahu al hadith al mawdu'. Al-Imam Suyuti kata dalam Tadribur Rawi, kalau hangpa baca satu-satu hadis bercanggah dengan akal, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan nas mutawatir yang lain, tahulah bau palsu tu ada dah. Hati-hati. Semalam mereka tanya dengan saya tentang hadis siapa yang menikah ketika mana bersetubuh dengan isteri dia, dia melihat kemaluan isteri dia, maka elakkan kerana dia boleh menghasilkan penyakit buta. Hadis ni duk baca lagi dalam kuliah dalam kursus nikah ni. Hadis tu palsu. Takkan metang situ nak kena pejam mata pula aku.
Sudahlah karut siru ala barakatillah wa sallallahu wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.